Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, Cikgu janji hari tu kan buat video macam mana nak jawab kertas 2 bahagian A tu supaya kamu senang nak refer balik-balik. Jadi hari ni Cikgu bagi kamu cara menjawab kertas 2 bahagian A. Okey, ini format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021, mata pelajaran Sains 1511 kod dia. Jadi dia punya kertas ada 2, kertas 1 dan kertas 2. Jadi semua ni ujian bertulis ya. Okey, kita ada kertas 1. Kalau dulu sebelum ke SSM kita ada 50 soalan, tapi sekarang dia jadi 40 soalan. Okey. Dan kalau kertas 2, kalau dulu dia yang bahagian A tu sama 4 soalan. Jadi hari ni kita akan tengok bahagian A yang 4 soalan saja. Jadi jawab semua soalan. Okey, ni ada adab sebelum jawab exam. Dan yang pertama, sebelum memasuki Dewan Peperiksaan, pastikan, kamu semua mesti pastikan makan cukup, tidur cukup, persediaan cukup. Apa maksud persediaan cukup? Kamu tahu sudah semua bab yang kamu belajar, apa isi-isi dalam itu bab, apa dia perkara-perkara penting kamu kena tahu dalam itu bab, macam mana teknik menjawab dia. Maksud dia cukup lah. Kalau orang tanya, kamu relax sejak mau jawab. Maksud dia persediaan cukup lah tu. Okey, yang kedua, ni paling penting ni. Tiap-tiap tahun cikgu pastikan kamu buat. Minta restu ibu bapa. Minta maaf dengan mak bapa, minta mak bapa doakan. Dan dengan guru-guru yang guru-guru kamu yang dari tingkatan 1 dulu pun yang ajar kamu. Tak semestinya guru-guru tingkatan 5 saja. Guru-guru kamu dari tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, semua guru-guru tu kamu minta restu dia. Kalau tiada guru-guru tu kamu boleh PM DM kan. Dan pastikan alat tulis lengkap. Selalunya alat tulis ni ada kena sedia sekolah kan bagi sebelum peperiksaan. Jadi yang pastikan alat tulis kamu lah yang selesa kamu mau guna. Okey. Kemudian pastikan pakaian bersih. Nak maulah berbau kan. Pastikan lagi satu subjek yang betul. Jangan salah kertas pula. Kamu mau ambil sains tapi tiba-tiba kamu sedia sains, tiba-tiba maths pula. Nah, kan susah. Okey, jadi pastikan subjek yang betul. Nombor 3, duduk selesa. Dalam dewan peperiksaan tu duduk dengan selesa. Janganlah duduk tu macam-macam gaya pula. Duduk dengan selesa. Seselesa kamulah. Dan bila sudah selesa, tarik nafas, mulakan dengan membaca doa. Baca doa lah ikut kepercayaan masing-masing. Jangan banyak bercakap macam cikgu Okey, relax sekejap. Mulakan menjawab. Okey, kita fokus hari ni bahagian A, kertas 2 SPM. Kertas 2 sains ya anak-anak. Okey. Jadi kertas 2 ni bahagian A ni dia ada 4 soalan dan markah dia 20 markah. Dan dalam bahagian ni kamu kena jawab semua. Kamu tidak boleh kasih tinggal lah. Kamu kena jawab tu 4 soalan. Okey, ni soalan 1. Dia bagi seorang murid telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji pertumbuhan anak benih jagung. Ketinggian anak benih jagung tu diukur setiap 2 hari. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 1. Kamu tengok ada 2 bahagian kan jadual ni. Ada masa, ada ketinggian anak benih jagung. Okey, maksudnya masa itu adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Sebelah kanan tu adalah ketinggian anak benih jagung. Itu ada pemboleh ubah bergerak balas. Sebab kita mau tengok dia punya keputusan kan. Jadi dia punya pemboleh ubah dimanipulasikan, masa, pemboleh ubah bergerak balas, ketinggian anak benih jagung. Okey. Dia kata dengan menggunakan data tadi tu, lukis graf ketinggian anak benih jagung melawan kertas graf di bawah. Okey, tadi ada jadual sudah kan? Jadual tak ada 2 sebelah kiri tadi, masa atau hari, yang sebelah kanan ketinggian anak benih jagung. Jadi kamu kena tahulah sebelah tengok dia punya peksi ni. Tengok ketinggian anak benih jagung dan sini adalah masa. Masa dia sebelah bawah ni masa. Time. Per day dia tuliskan. Jadi bila kamu tengok data tu, kamu tengok yang bawah ni dulu yang di sebelah kiri. Okey, hari kosong dia punya ketinggian anak benih kosong. Jadi kamu tandakan. Macam ni cikgu sudah tandakan ni. Ni letakkan tanda kamu ni. Bulat ni boleh, X boleh, star boleh. Tapi jangan yang pelik-pelik pula gambar. Ini saja. Okey. Jadi kamu X sini atau diplotkan. Plotkan dia. Jadi kemudian tengok pula yang hari kedua. Hari kedua ni kamu tengok naik ke atas. Hari kedua berapa dia punya tu? Ada 6 kan? Dia bilang 6.
Jadi kita kira lah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini lah. 6 ke 8? 6, 7, 8 ke tadi tu kan. Jadi letak sini. Plot sini. Okay. Hari keempat. Hari keempat ni dia kata berapa dia punya ketinggian anak benih. Jadi dari hari keempat ni pergi ketinggian ni anak benih ni kira dari sini berapa. Jadi kamu buat sampai hari 10 kamu dapat titik-titik ni kan. Adakah kamu tengok yang titik-titik ni lurus ke indak? Sudah tentu je kamu tengok ada yang last hari ke-10 tu kamu tengok dia indak lurus kan? Jadi kalau dia indak lurus, kamu nak boleh pakai pembaris. Kamu kena lukis pakai tangan, freehand sejak. Freehand sejak. Nak kisahlah ya. Tapi jangan pakai pembaris dari satu titik ke satu titik. Jangan pakai pembaris langsung. Pakai tangan sejak. Kamu lalu sejak tu titik-titik sampai habis. Okey. Ini jawapan dia. Tengok tu bentuk dia. Okey. Melukis freehand. Tu cikgu bagi jawapan sudah. Pastikan soalan tadi dia tanya. Ada dia bagi tahukah? Soalan graf jenis apa? Tiada kan? Kalau tiada maksud dia graf ni adalah graf garisan. Tapi kalau dia bilang graf bar atau graf histogram, tu kamu kena pakai pembaris. Okey? Mesti pastikan ikutlah bentuk graf yang disoal. Jadi ni dia tidak bagi tahu apa-apa. Maksud dia itu adalah graf garisan. Okey. Cikgu teruskan lagi. Okey, soalan B dia. Apakah hubungan antara ketinggian anak benih jagung dengan masa? Soalan sekarang ni tentang soalan hubungan. Hubungan, dia bagi tahu sudah ketinggian anak benih jagung dengan masa. Yang C, berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan. Ada dua sudah. Satu soalan hubungan, satu soalan definisi secara operasi. Suka betul kamu jawab soalan ni, tujuan dia untuk apa? Tidak, soalan ni tidak menjawab tujuan itu. Yang kamu suka betul jawab tu. Okey. Dan kita tengok soalan yang bawah dia pula. Soalan D kan. Dia kata si Razif menanam sejenis pokok bunga di dalam pasu. Selepas 2 minggu, dia mendapati pokok bunga tersebut menjadi layu. Pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan oleh Razif? Dah pokok bunga layu, apa si Razif ni kena buat? Kita tengok jawapan dia. Jawapan 1B, kamu tengok dia tadi ada bagi tahu antara ketinggian anak benih jagung dengan masa kan? Jadi kita salin balik yang tadi tu ayat tu, ketinggian anak benih jagung dengan masa tadi. Cuma kita tambah sejak yang merah ni sebab dia tadi meningkat naik kan tu graf. Jadi bertambah dengan masa. Tambah perkataan bertambah dengan masa. Atau kalau kamu nak ingat macam mana cikgu bagi tahu ini teknik, kamu boleh gunakan kalau hubungan semakin kamu kena ambil manipulasi dia lah kan dulu. Semakin bertambah masa, semakin tinggi anak benih jagung. Maksud dia masa ni mempengaruhi ketinggian anak benih jagung. Kalau masa tu kamu terbalikkan, semakin tinggi anak benih jagung, semakin tinggi masa. Salah sudah kan? Maksud dia kalau anak benih tu tak tinggi-tinggi macam mana? Jadi masa tak berjalan lah. Sedangkan kita kira hari kan. Hari memang terus berjalan. Jadi tak boleh. Ya apa yang mempengaruhi apa? Jadi semakin bertambah masa, semakin tinggi anak benih jagung. Ini pula jawapan untuk definisi secara operasi. Okey, dia tanya tadi soalan apa dia definisi secara operasi bagi pertumbuhan. Maka jawabnya adalah salin balik. Pertumbuhan adalah proses yang menyebabkan ketinggian anak benih jagung bertambah. Nampak ni pertumbuhan ni salin dari soalan. Proses ni, kita tengok soalan ni. Kalau pertumbuhan, ya proses. Tapi kalau cakap logam, bahan. Bukan? Jadi, jangan pula nanti ditanya, kuprom tu apa? Kuprom adalah proses. Bukan. Kuprom adalah bahan. Okey? Jadi yang cikgu merah-merah ni, ni mesti ada. Pertumbuhan ni apa yang dalam soalan adalah proses yang menyebabkan ni. Ni dia punya template lah. Kamu mesti ingat. Adalah proses yang menyebabkan ketinggian anak benih jagung bertambah. Ini di mana kita dapat? Daripada jadual yang sebelah kanan. Sebab kita melihat itu kan, pembeli ubah bergerak balas. Apa yang kita mau lihat?
What are we going to see? So, inilah ketinggian anak benih jagung bertambah. Okay. Ni cikgu bagi tips lah. Ini yang proses ni tadi. Mesti tulis apa terms yang disoal. Mesti ada proses, tindak balas, bahan. Jadi yang ni pertumbuhan apa yang disoalkan. Jadi apa yang disoal ni apa? Proseskah? Tindak balaskah? Bahankah? Kamu mesti letak di sini. Okay. Okey, kemudian kita tengok pula. Ni soalan kebat. Dia bilang pokok tu layu tadi. Apa kamu punya jawapan? Sudah layu, makanya disiram dengan air. Atau betul juga diterima jika Razif meletakkan baja pada pokok bunga. Kalau dah siram air juga tapi dia layu juga kan. Kadang-kadang ada kan pokok kita macam tu. So, meletakkan baja pada pokok bunga. Okey, ini cerita dia pula seorang pelajar menjalankan suatu eksperimen di rumahnya bagi mengkaji sifat ketahanan kakisan bagi cincin besi dan cincin kelulini karat. Pelajar 2 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut selepas 3 hari. Selepas 3 hari dia dapat kelulini karat ni tiada perubahan. Yang cincin besi ni ada lapisan perak. Ingat tu. Okey, ni soalan dia. Nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Lepas pemerhatian dikata inference, satu inference. Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini. Cincin ni karat tadi apa yang kita nampak menggunakan mata kita tadi? Apa yang kita nampak? Jawapan dia. Cincin kelulini karat tiada perubahan. Cincin besi terdapat lapisan perak. Okey. Kalau untuk soalan pemerhatian, mesti jawab apa yang kamu nampak di soalan. Okey, kemudian tengok jawapan 2A pula. Dia tanya, berikan satu inferen jawapan yang kamu perhatikan tadi. Jadi, cikgu pilih yang cincin besi lah sebab dia ada perubahan kan. Jadi, cincin besi terdapat lapisan perak kerana. Inferen ni memberikan sebab ke atas pemerhatian. So, kita perhatikan cincin besi terdapat lapisan perak. Kenapa? So, jawapan dia kerana sifat ketahanan kakisan adalah rendah. Maksud dia kalau dia rendah ni senanglah dia terkakis. Terus dia berubah jadi lapisan perak. Besi tadi boleh berubah jadi lapisan perak atau bertagar. Atau bahasa Melayunya berkarat. Okey. Jawapan 2B. Apa dia pemboleh ubah? Dia bilang yang bergerak balas. Apa yang kita mau perhatikan? Kamu boleh tengok soalan ni tadi yang nombor 1. Apa yang kita perhatikan? Ya? Satu tiada lapisan perak, satu ada lapisan perak. Jadi kita cakap ada satu tiada tu apa? Kehadiran kan? Kehadiran larutan perak. Atau kamu boleh tengok pada tujuan soalan tu, ya, untuk menguji sifat tahan kakisan. Dia bilang kan? Jadi itu adalah apa dia? Pemboleh ubah bergerak balas. Kamu boleh jawab yang kamu nampak, yang secara operasi, atau daripada tujuan sifat ketahanan kakisan. Okey, ni senang saja ni kan. Ni yang apa yang sama dengan itu cincin kelulini karat ataupun stainless steel. Kamu tahu besi, kuprum yang logam asli, tulen kan. So yang kamu tengok ni, loyang ni lain. So jawapannya loyang. Loyang ni kan yang ada kita punya pancaragam tu, brass band kita tu, dia pakai ini. Tengok dia punya alat-alat muzik tu berkaratkah, bertagarkah? Tidak kan? So loyang lah. Sama lah dengan cincin stainless steel tu, dia tidak berkarat. Kuprum ni kalau letak, bertagar ni. Kan? Jadi tu jawapan dia, loyang. Sebab loyang tu sejenis alloy. Kelulini karat pun sejenis alloy. Ini pula si Siva ni, simpan duit dalam tin biskut konon. Apa jadi? Bila dia buka, dia tengok tu duit, 3 tahun lepas 3 tahun, habis duitnya. Kenapa duitnya tu habis? Apa jawapan kamu? Pada pendapat kamu, apa kamu fikirkan? Bagi jawapan kamu. Jawapan dia bagi tahu apa yang logam. Habis ceritanya tadi pasal logam dengan alloy kan. Mestilah pasal tin tu, tin biskut tu tadi. Jadi tin biskut namanya pun tin. Tin dalam bahasa Melayu timah. Logam kan. Jadi tin biskut dia berbuat daripada logam asli iaitu timah. Yang kita panggil tin. Maka ia mudah berkarat atau
Kakis. Itu jawapan dia. Nah, ini kamu boleh fikir sehari-harian bah. Kamu buat di rumah, di mana-mana kamu jumpa kan. Okey, ini soalan 3 pula. Soalan 3 ni kamu tengok ni ya, kamu tahu, kamu kena baca dia punya pengukuran termometer tu macam mana. Jadi, nah, ni soalan dia. Kemudian tengok dia punya jadual ni. Banyak ni kan. Jadi yang pertama ni jenis sampel makanan. Ni adalah pemboleh ubah manipulasi. Jisim makanan sama sejak. Jisim air sama sejak. Kalau sama, apa dia? Ni suhu awal sama sejak. Maksud dia, ini adalah pemboleh ubah. 3 ni adalah pemboleh ubah dimalarkan. Lepas tu kamu tengok suhu tertinggi air. Final temperature of water kan. Jadi ini berbeza. Jadi ini adalah pemboleh ubah di bergerak balas. Bergerak balas. Jadi dia kosong sini. Maksud dia suruh baca di sini. Berapa bacaan di sini? Kamu tengok 40, 41, 42. Jadi kamu tulis di sini 42 darjah Celsius. Jadi kita tengok balik apakah bacaan akhir termometer bagi kaca tanah dalam rajah 3. Jadi tadi kita sudah baca 40 darjah Celsius. Jadi kenapa dia kata bagi sebab kenapa dia paling tinggi bacaan suhu akhir dia? Maka jawapannya adalah kacang tanah mempunyai nilai kalori lebih tinggi daripada ikan bilis dan roti. Apakah faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ini? Ini merujuk pada pemboleh ubah dimalarkan. Jadi ada 3 tadi kan, maklumat, jisim makanan, jisim air, suhu awal air. Okey, jadi kita boleh pilih salah satu di antaranya. Jadi cikgu pilih jisim makanan. Betul juga kalau kamu pilih jisim air, betul juga kalau kamu pilih suhu awal air ya. Okey, kemudian dia suruh kamu ramalkan. Ramalkan apa yang berlaku dengan suhu akhir air sekiranya kacang tanah digantikan dengan timun. Kita tahu timun sayur-sayuran, jadi kalori dia rendah. Jadi suhu awal akhir sama kan, 29. Jadi kalau paling-paling itulah, kita paling hampir dengan 29, kasih naik sikit sejak kali. 30 darjah Celsius. Turun pun dapat. Habis timun ni dia bagi sejuk kan. Dia bagi sejuk. Jadi mungkin boleh 29, mungkin 28. Tapi kalau cikgu suka kasih naik up sikit daripada yang awal dia 29 jadi 30. Itu ikut kamu ramalkan. Tapi mesti ngam dengan apa yang kita belajar. Jadi dia sayur-sayuran, buah-buahan, dia punya kalori rendah. Mesti rendah antara ikan bilis, roti dengan itu kacang tanah. Timun ni mesti rendah daripada 3 tu. Kemudian Lim mengalami masalah kegendutan. Dia gemuk kan. Sedangkan satu contoh makanan yang dapat membantunya mengurangkan masalah tersebut. Apa kita boleh cadangkan dia? Jadi kalau dia gemuk, gendut, jadi kita kata jangan makanlah banyak selulus ataupun banyak gentian kan. Jadi apa makanan dia? Sayur-sayuran atau buah-buahan. Dalam pinggan Malaysia pun ini kita galakkan makan separuh kan. Kemudian kita tengok pula soalan 4. Soalan 4 ni aku tengok baca betul-betul pasal mama dengan asid kan dia bertindak bala hasilkan gas. Okey, jadi ada 2 ni di jadual dia. Saiz mamar, itu pemboleh ubah manipulasi. Masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi hipotesis ni nanti cikgu ajar di slide sebelah ya. Okey, kita tengok dulu. Berdasarkan jadual 3, namakan jenis mamar yang menghasilkan kadar tindak balas paling tinggi. Tindak balas berlaku tinggi jika masa yang digunakan singkat. Jadi mana masa yang digunakan singkat? Jadi sebut mamar tu dia cepatkan. Nak hasilkan 30 tu dia ambil masa 70 second sejak. Jadi jawapannya sebut mamar lah sebab masa paling cepat masuk kadar tindak balas tinggi. Okey, sambung lagi yang soalan yang refer di sebelah tu, ni slide dia. Untuk menjawab soalan hipotesis. Okey, jadi ada 3 langkah kalau kamu mau menjawab soalan hipotesis ni. Okey, yang pertama, bentuk ayat. Yang kedua, kenal pasti pemboleh ubah. Yang ketiga, memastikan konektor ayat. Apa itu bentuk ayat? Bentuk ayat ada 2. Kamu boleh guna jika manipulasi, maka bergerak balas.
Okey, ataupun semakin. Okey. Kenapa si pemboleh ubah yang kamu kena kenal pasti adalah pemboleh ubah dimanipulasi ataupun manipulated variable dan pemboleh ubah bergerak balas, iaitu responding variable. Untuk memastikan konektor ayat pula adalah bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurang. Jadi jawapan untuk 4A pertama kita gunakan bentuk ayat jika maka. Jadi kita kenal pasti MV dia daripada jadual saiz mama. Okey. RV dia daripada jadual masa diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas. Konektor dia bertambah. Jadi ayat dia, jika saiz mama bertambah, maka masa diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas bertambah. Jika bentuk ayat yang kedua digunakan, kamu boleh pilih. Tapi selalunya, apa-apa keadaan pun, jika makan ni lebih sesuai. Semakin ni kita gunakan jika kamu lupa atau teringat apa-apa kan, macam blank lah. Kamu boleh gunakan semakin. Jadi sama juga, cuma kamu tukar ayat dia sejak. Semakin saiz mama bertambah, semakin masa diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas bertambah. Okey. Okey, ni si apa yang dimanipulasi? Tengok jadual tadi yang sebelah kiri atas, saiz mama. Okey, ini kan yang tadi yang cikgu ajar mula-mula tadi, definisi secara operasi. Tadi bagi pertumbuhan kan, sekarang bagi kadar tindak balas. So, kita salinlah balik. Kadar tindak balas adalah proses. Bukan bahan kan, proses yang ditunjukkan oleh masa diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas. Inilah dia punya operasi. Operasi ni adalah apa yang kita buat dalam makmal. Apa yang telah kita lakukan di dalam makmal. Bukan dari dalam buku. Bukan yang teori. Okay? Itu adalah definisi secara operasi. Okey. Jadi ini aplikasi pula. Lisa ni nak masak sup daging. Jadi macam mana kita mau bagi tahu cadangkan dengan Lisa supaya dia gunakan konsep kadar tindak balas tadi. Jadi cadangkan satu cara supaya Lisa dapat masak sup daging dia cepat. Okey, yang pertama tadi tu kita kata ketulankan saiz mama tu. Lebih kecil, lebih cepat. So, kita suruhlah dia potong daging jadi ketulan kecil. Lepas tu masak, lebih cepat masak lagi. Masak tu cepat maksud dia, dia cepat dah tindak balas dia kan. So, kita gunakan periuk tekanan. Sebab periuk tekanan tu memang dia menjimatkan masak. Okey, itu saja daripada cikgu. Semoga kamu semua menjadi orang yang hebat. Harap cikgu tidak terlalu cepat. Dan cikgu cakap sekarang tu cepat kan. Sebab cikgu pun mau tengok timing juga. Harap-harap kamu faham. Kalau tidak faham, kamu PM sejak cikgu. Jangan malu bertanya. Kalau kamu tidak faham bahasa Melayu, you can ask me in English. Anytime. Ya. Bila-bila sejak. Okay, thank you.